You're not afraid of the dark, are you? Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. I know things no one knows. Help me. I'm begging you. Can you help me? Get yours today on Shopee. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen creepy. Kamar rasa macam dah lama sangat tak borak dengan korang kisah-kisah seram kan. So, hari ni Kama ada satu kisah seram yang menarik yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama melalui email. Sebab apa Kama kata menarik? Sebab kisah seram ni Kama jarang dengar. Kalau dengar pun selalu dekat sekolah Kama dulu, dekat UiTM Kama dulu. Itu pun boleh dengar sikit-sikit je sebab makcik berborak kan. So, kisah ni sebenarnya dilalui oleh seorang tukang pembersih di sebuah apartmen atau kita panggil cleaner lah. So, ya, cleaner dekat satu apartmen ni berkongsi cerita seram yang dia alami dekat apartmen tu. And apartment tu sebenarnya apartment baru Kama rasa. So sebelum tu kita nak baca dulu 3 top komen daripada video yang lepas, which is video kita nak pilih video yang paling latest. Komen pertama daripada Siti Rahmah Mat Saleh. Hai Kama, hai. Kak Siti memang minat gila kisah-kisah hantu. Serius suka bila Kama ceritakan kisah-kisah seram macam betul-betul sedang berlaku. Very creepy tapi best. Thank you Kak Siti sebab sudi tengok video Kama. InsyaAllah Kama akan post more, okay? Komen yang kedua daripada Rin Rasidi _96. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai Kama, akak subscriber baru channel Kama ni. Baru sebulan lebih. Hari-hari akak dengar cerita Kama masa tengah masak. Wow, seronoknya dapat teman akak masak. Banyak cerita Kama memang best-best. Akak suka, Alhamdulillah. Pengalaman ada benda duduk dalam rumah and bunyi guli, perabot, tong gas ditarik ke sana ke sini tengah malam akak pernah alami. Kat sini akak nak share kalau benda-benda macam ni berlaku. Cuba ikhtiar baca surah Al-Baqarah 3 malam berturut-turut. InsyaAllah gangguan akan hilang beransur-ansur dengan izin Allah. Ya, korang boleh amalkan kalau korang kena ganggu dengan benda-benda macam tu ya. Yang pasti kena yakin dengan pertolongan Allah. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So korang dah ready? Burung-burung berkicauan pun nak dengar kisah seram kita hari ni. Wah. So kita bagi nama pemilik kisah seram hari ni Yana, bukan nama sebenar. So Yana berasal daripada Sarawak. Jadi kita dengar kisah seram hari ni daripada Sarawak guys. Yana nak share pengalaman seram yang berlaku dekat dia sewaktu dia bekerja sebagai tukang bersih ataupun cleaner dekat sebuah apartmen. Sekejap, kamu nak search apartmen ni masih wujud ke tak? Alamak, apartmen ni masih wujud guys. Dan ada orang yang jual apartmen ni berada dekat Kuching Sarawak ya. Oh my god, kamu tengok review dia. Review dia semua cakap bad, tapi tak adalah cakap apa orang kata, tak adalah cakap pasal hantu. Cuma dia kata macam environment dia dekat situ sangat-sangat tak bagus. Dia punya facility apa semua sangat tak best. Kamu baca review kat sini. So kamu tak boleh lah nak reveal apakah nama apartment tu kan.
sebab apartment tu masih aktif. So cerita daripada Akak Yana ni, masa tu apartment yang dia nak kerja tu, tempat yang dia nak kerja tu baru dibuka pada hujung tahun 2020. So barulah juga kan. So waktu baru-baru bangunan tu dibuka kan, tak ramai lagi penduduk yang berpindah ke situ. So macam apartment tu baru nak buat marketing lah kan, untuk bagi siapa yang nak beli rumah dekat situ. Kat apartment tu ada 10 blok. So cleaner-cleaner ni dibahagikan mengikut kumpulan tau. Setiap kumpulan tu dibahagikan kepada 3 tingkat. So dorang kena bersih antara 12 tingkat. Dan Yana ni antara yang paling muda, cleaner yang paling muda dekat situ. So adalah satu hari ni guys, waktu tu tengah hari tau. Bila tengah hari, waktu lunch kan, cleaner-cleaner ni selalunya akan berkumpul sama-sama dan diorang akan makan bersama-sama. Sampailah jam dah menunjukkan pukul 1 petang, Yana dan dia punya kumpulan, which is ada 3 orang, diorang bertiga ni bergeraklah terus ke tingkat seterusnya untuk dibersihkan. So waktu tu Yana dengan 2 orang lagi cleaner ni, diorang nak pergi ke kebuk sampah sebab diorang nak ambil air lah, nak isi air untuk mop. Diorang nak mop lantai waktu tu. So selalunya antara 3 orang ni, Yana dengan seorang makcik Melayu, kita panggil makcik Kia, selalunya memang akan sampai awal tau dekat kebuk air tu, untuk diorang nak isi air lah dalam baldi. Lepas tu waktu tu Yana ni pusing belakang, and then dia ternampak lagi seorang makcik yang bernama Makcik Mary. Makcik Mary ni pun antara kumpulan Yana jugalah. Dia pusing belakang, tengok-tengok ada Makcik Mary tengah senyum dekat belakang dia. Tapi biasa je lah kan, senyum, makcik-makcik senyum, orang biasa senyum. Waktu tu dia tengok Makcik Mary tu senyum dan senyap, tak cakap apa-apa, sambil bawa baldi untuk menunggu giliran dia nak isi air dalam baldi tu. Sampailah giliran Yana ni untuk isi air dalam baldi. Dan waktu tu guys, lepas tu Yana ni isi air dalam baldi kan, and then dia macam toleh ke belakang sikit nak tengok kan Makcik Mary tu. Sekali tengok-tengok, Makcik Mary tu still tengah beratur dekat belakang Yana, tapi dalam baldi dia tu sudah berisi air. Padahal waktu yang Yana perasan Makcik Mary tengah beratur kat belakang tu, baldi dia masih kosong. Yelah tengah menunggu giliran lah untuk isi air kan. Tapi tiba-tiba kenapa baldi tu dah berisi air? Lepas tu waktu tu Yana macam pelik lah, tapi tak adalah seram sebab waktu tu tengah hari kan, petang-petang macam tu. So Yana pun pergi ke belakang and then bagi Makcik Mary ni isi air. Tapi tiba-tiba Makcik Mary ni pergi ke kiri, hall kiri tau. Dia macam belok kiri, tak jadi nak isi air. Habis tu tadi dia beratur tu buat apa kan. Lepas tu si Yana ni dah pelik lah. Selalunya lepas dah isi air, diorang macam dah tahulah nak pergi mana apa semua kan. Dan selalunya yang akan pergi ke hall kiri ni Makcik Kia dengan Yana. Makcik Mary selalu pergi ke kanan lah. Tapi tiba-tiba Makcik Mary ni pergi ke hall kiri, tempat diorang berdua ni nak bertugas. So dalam hati Yana tu macam, kenapa Makcik Mary ni pergi sebelah kiri? Oh, mungkin Makcik Mary dah bosan kot, asyik pergi kat hall kanan je. So mungkin dia nak bersih-bersih dekat hall kiri pula kot. So Yana macam, okey lah tak apalah, bagilah dia chance kan. Malas lah nak tegur. Sebab yelah kan tugas dah diberi masing-masing. So disebabkan Yana ni jenis yang cepat nak buat kerja, yang macam malas nak fikir panjang, yang janji kerja settle, Yana pun pergi je lah bawa baldi yang berisi air tadi tu sampai ke hujung hall. So biasanya diorang ni akan start daripada hujung, lepas tu mop sampai ke sini. So waktu dah sampai ke hujung nak start mop tu, tiba-tiba Makcik Mary tu buka pintu daripada dalam rumah orang yang dekat hujung sekali tu. Faham tak? Macam mana Makcik Mary tu tiba-tiba boleh sampai ke hujung rumah tu, padahal tadi dia belok kiri. Lepas tu Yana lah pula ambil tugas dia pergi ke hall kanan. Tapi tiba-tiba bila Yana dah sampai ke hujung hall tu, Makcik Mary tu boleh buka pintu dari situ, daripada rumah hujung kanan tu. Korang boleh brain tak macam Makcik Mary ni terbang ke apa kan? Macam mana boleh laju sangat kan? Lepas tu Yana memang terkejut lah kan. Memang terkejut lah cerita dia. Lepas tu dia pandang lah ke hall kiri. Tengok-tengok Makcik Kia tu ada kat hall kiri. Makcik Kia tengah pandang si Yana ni sebab muka Yana waktu tu macam tengah terkejut. And Makcik Mary yang keluar dari pintu tu pun terkejut tengok Yana. So nasib baiklah, rupa-rupanya Makcik Mary yang keluar daripada pintu blok kanan tu adalah Makcik Mary yang sebenarnya. So Makcik Mary lah yang pelik. Kenapa
Yana ni pergi ke hall kanan, padahal Yana kan tugas dia dekat hall kiri. So diorang bertugas sama-sama mop lantai dekat hall kanan tu. So macam keadaan sebenarnya dah terbalik tau. Yana yang kan Makcik Mary yang nak kerja dekat hall kiri, so Yana pun pergilah dekat hall kanan. Tengok-tengok memang Makcik Mary kerja dekat hall kanan tu, so siapa yang pergi dekat hall kiri? Keesokan harinya barulah Yana ni buka cerita. Barulah dia cerita dekat Makcik Cleaner yang lain kan. Dia pun ceritalah kejadian semalam tu. Lepas tu Makcik Kia pun cerita juga. Dia pun pelik sebab tengok Yana tiba-tiba pergi ke hall kanan. Biasanya kan bertugas dekat hall kiri. So Makcik Kia tu ingatkan macam Yana ni maybe nak tolong Makcik Mary kot, bersihkan sama-sama dekat hall kanan. So persoalannya itulah, siapakah Makcik Mary yang beratur kat belakang dia tu, lepas tu pergi ke hall kiri tu. Lepas tu Yana ni ada jugalah dengar cerita daripada makcik cleaner yang lain tau dekat situ. And ada seorang makcik ni dia cerita still dekat blok yang sama yang Yana bersihkan semalam tu. So makcik ni cerita lah waktu tu ada 2 orang cleaner. Dia nak tumpang tandas dekat salah satu rumah yang ada dekat blok tu. Nah, of course lah rumah tu rumah yang masih belum ada orang. Lepas diorang habis guna tandas tu, makcik berdua tu sajalah nak selfie dalam rumah kosong tu. Habis je selfie, diorang nak keluar daripada rumah tu kan. Duk pusing cari pintu keluar. Nampak je pintu buka, bukan toilet. Nampak je pintu buka, bukan, ni bilik. Buka pintu lagi, bukan, ni bilik laundry. Mana pintu keluar? Pintu nak keluar rumah tu mana? Diorang tak jumpa weh. Lepas tu salah seorang makcik kat situ macam dah dapat rasa lah yang sebenarnya diorang ni diganggu. Sampai dah lama diorang dalam rumah tu duk cari, terpusing-pusing cari pintu keluar. Lepas tu makcik tu menjerit tau. Tolong bebaskan kami tak ada niat nak kacau rumah ni. Kami cuma nak tumpah tandas je. Beberapa minit lepas tu barulah diorang jumpa pintu keluar. So itulah kisahnya, kejadiannya masa bersihkan dekat blok atas tu. Selepas daripada tu Yana ni dia jadi cleaner dekat bawah bersama dengan Makcik Kiah tu. And ada juga seorang guide ni dekat situ kan. Dia bagi tahulah diorang yang dulu sebenarnya apartment ni hutan. And waktu pembinaan bangunan ni, pembinaan apartment ni, ada kes orang mati terjatuh daripada bangunan. Orang tu pekerja bangunan tu mati waktu dia tengah bekerja kan, tengah membina apartment. Bila Yana buat research pasal kes tu, rupanya memang betul. Dan paling mengejutkan, bangunan yang pekerja tu terjatuh daripada bangunan tu adalah blok yang diorang bersihkan waktu diorang kena kacau tu. So macam adalah nampak sikit related sikit kenapa bangunan ataupun blok tu keras kan. Tapi no wonder lah, sebelum tu hutan weh. So macam baru pula tak ada penghuni lah. Apartment tu masih baru. Jadi itu tempat sebelum apartment tu diwujudkan, tempat tu sudah berpenghuni pun sebenarnya. That's why lah diorang kena ganggu. So itulah dia kisah seram yang diceritakan oleh seorang cleaner yang bekerja dekat apartment baru. So kita tak habis dekat sini je guys. Ada lagi satu kisah seram. Okay, so kisah kedua ni pun Kama ambil daripada subscriber Kama yang berasal daripada Sarawak. And kebetulan kisah seram dia ni berlaku dekat Kuching Sarawak juga. Sama dekat apartment tadi, Kuching Sarawak juga. Guys, jangan korang fikir Kuching Sarawak tu tempat bantu. Tidak. Kebetulan je. So kita bagi nama pemilik kisah hari ni Ina, bukan nama sebenar. Macam sebut nama sendiri. So macam Kama cakap tadi, Ina ni berasal daripada Kuching Sarawak. Dan dia nak kongsikan kisah seram yang berlaku dekat makcik dia yang terkena buatan sihir. Kama dah lama kan tak ceritakan korang pasal kisah-kisah orang yang terkena sihir semua. Sebab dulu waktu family Kama kena benda-benda macam tu kan, Kama post waktu awal-awal Kama buat YouTube ni. So dia punya kamera lah, dia punya kualiti semua hancur gila sebab baru buat YouTube kan. Benda phone apa semua. So editing memang teruk gila. Tapi tak, rasa macam nak buat remake je video-video tu. Maybe I can do one kan.
tak salah kan. Sebab bila nak tengok balik dia macam tak feel lah. Ya Allah, macam ni ke aku punya video dulu teruk gila sebab dia tersekat-sekat video dia tu. Quality tak ada. Sekarang dah 4K. By the way, korang nak tengok video Kama ni, make sure korang tekan setting. Lepas tu korang pilih quality paling tinggi tau. Penat Kama buat 4K video ni. I mean, dia makan gap yang besar lah. So, sama balik cerita tadi. Kejadian ni berlaku waktu 2011. Wow, dah lama jugalah. So, waktu ni Ina ni pun sekolah rendah pada waktu tu. So, Ina nak cerita lah kan tentang makcik dia yang kena buatan sihir waktu tu. So, nak dijadikan ceritanya, makcik Ina ni telah berpisah ataupun bercerai dengan suami dia. Lepas tu, selang beberapa bulan selepas makcik dia bercerai tu, bekas suami makcik dia tu telah berkahwin dengan isteri baru. So, selepas berpisah dengan suaminya, makcik Ina ni dia jadi kerap sakit tau. Selalu sangat sakit badan, macam rasa badan tu lemah. So, hari demi hari, keadaan makcik Ina ni makin teruk. So, adalah satu hari ni, makcik Ina ni ambil keputusan untuk pergi berubat kampung kan. Dan dah macam-macam jenis orang yang keluarga Ina ni panggil untuk berubat kan. Supaya makcik Ina ni boleh sembuh lah. Tapi tak ada satu pun yang boleh memulihkan makcik Ina ni seperti sedia kala. So, biasanya selepas dia pergi berubat, rata-rata orang yang mengubat makcik Ina ni, dia bagi tahu yang makcik Ina ni sebenarnya kena buatan sihir. So macam diorang korek daripada orang yang berubat tu. Mostly diorang cakap isteri baru kepada bekas suami makcik Ina ni yang telah menghantar sihir ni. Dah lah suami kena kebas kan, kena rampas. Lepas tu dia hantar pula sihir selepas dah bercerai. I mean, dah bercerai kan. So macam, kau nak apa lagi siut lah macam tu lah. Lepas tu macam tak cukup kan, dah dapat suami. Lepas tu nak deritakan orang lagi kan. So macam tak tahulah apa, mungkin dia sakit hati sangat. Sebab tu dia hantar sihir. Tapi wallahualam tak pasti, Ina kata. So waktu tu Ina ada dalam rumah makcik dia. Memang tak dinafikan, rumah makcik dia tu sangat-sangat suram dan agak seram sejuk bila masuk. Waktu makcik dia baring dekat atas katil, kat dalam bilik dia lah, makcik Ina ni dia genggam ibu jari Ina ni sangat-sangat kuat sambil berkata, jangan tinggalkan aku takut. Dengan muka makcik dia yang sangat-sangat pucat waktu tu, sambil mata dia straight pandang dekat penjuru bilik tu. Waktu tu memang Ina kata seram gila lah. Sebab yelah, dia pegang tangan Ina, tapi mata dia pada tempat lain. Lepas tu cakap kuat-kuat, jangan tinggalkan aku kan. Aku pula seram sejuk kat dalam bilik ni. So macam Ina tak tahu apa yang makcik dia nampak waktu tu. So macam bila dia tengok makcik dia kat atas katil terlentar macam tu kan, dia sedih lah. Sebab dulu makcik dia ni normal, orang yang sihat, happy. Sekarang dia hanya terbaring dekat atas katil bilik dia dan dah tak nampak seperti orang normal. So adalah satu hari ni, ada seorang ni yang pernah mengubati makcik Ina ni. Waktu tu dia bagi makcik Ina ni mandi bunga. Bukan mandi yang biasa lah, mandi yang ada limau dah, ada ayat-ayat macam tu kan. Untuk ikhtiar lah, buang segala sihir-sihir tu. Dan korang tahu tak apa yang terjadi? Waktu Mak Ina ni bawa makcik Ina pergi mandi, tiba-tiba dekat kaki makcik Ina ni keluar serpihan kaca dan juga lipan. Benda ni agak tak make sense untuk kita bayangkan, tapi it's real guys, it's happened. Lipan itu adalah binatang yang berbisa, kita semua tahu kan betapa seksanya makcik Ina waktu tu kena buatan orang. So akhir cerita, makcik Ina ni telah pun meninggal dunia pada tahun 2011 tu juga. Akibat sihir yang dihantar kepadanya terlalu kuat. Memang susahlah untuk ubat lagi. So itu sajalah kisah ringkas yang dikongsikan oleh Ina ni. And Ina kata, kalau cerita saya terpilih, doakan semoga roh makcik saya ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Kita tak tahu pula nama makcik dia siapa. Amin, insyaAllah. Kamu tak boleh tu kalau pasal orang yang kena buatan orang, lepas tu meninggal dunia disebabkan tu. Memanglah orang kata apa, ajal maut semua di tangan Tuhan kan. Tapi ya Allah, just susah nak terima kalau ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia disebabkan buatan orang. Macam susah nak terima kan. Arwah Tok Kama pun meninggal sebab buatan orang.
arwah pakcik Kama pun meninggal sebab buatan orang, dan beberapa lagi lah saudara mara Kama yang meninggal dunia disebabkan buatan orang. Sebab ya Allah, dengki manusia ni kan, setan pun takut, betul tak? Setan pun takut dengan dengki manusia ni. Bila seseorang manusia tu dah start berdengki, hati dia tu dah start membusuk, dia lebih teruk daripada setan. I can tell that. Lah, yang pasti kalau kita terima ujian macam tu, jangan sesekali kita tak yakin dengan pertolongan Allah. Senang cerita, apa-apa pun yang terjadi dekat dunia ni, kita kena berbalik-balik kepada siapa yang mencipta kita. Faham kan maksud Kama? Sentiasalah yakin dengan pertolongan Allah, insyaAllah. And kalau korang ada juga pengalaman-pengalaman macam ni, boleh juga share dekat email Kama, kamarinawork29@gmail.com. Korang boleh share dekat situ. Mungkin korang boleh sebarkan juga pengajaran-pengajaran kepada kita semua. And insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Hingga masa itu sajalah untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.